Jangan rendahkan mana-mana amal baik atau apa segala usaha manusia untuk dekat pada Allah, kita jangan rendahkan. Jangan rendah-rendah, jangan hina-hina, kecuali benda tu yang bersalahan, kecuali benda tu yang bersalahan dengan agama. Betul ayat tu. Betul ayat tadi. Apa dia? Nabi selalu baca hujung ayat tu, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Baca. Kalau petang tu lupa baca, sebelum tidur baca. Hasbi Allah. Dalam hati, cukup Allah untuk aku. Walau orang keji aku, walau orang kata aku, walau orang hina aku, walau orang umpat aku, walau apa pun terjadi dalam hidup aku, walau aku sedih, gembira, sakit, sihat, positif, negatif, walau apa sahaja yang datang dalam hidup aku, hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. Semua orang tinggalkan kita tak apa, sedih, berat, tapi jangan Allah tinggalkan kita. Semua orang benci, marah kita, kita sedih, penat, takut juga, saya pun takut. Tapi kalau Allah marah kita, itu yang paling berat sekali dalam hidup ini. Jadi tak perlu rasa takut, sedih, apa saja orang cakap. Dunia akhirat ni Allah yang punya. Ada dalam satu kisah-kisah lah, satu orang ni raja, dia zalim, jahat. Sepanjang hidup dia buat jahat. Satu hari dia kena orang geram dia kat kampung tu, kisah Nabi Zakaria tulis, dia kena bakar masuk dalam periuk. Dia cerita-cerita, dia pun ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang dah tak nak maafkan dia sebab dia jahat. Walaupun dia bertaubat, orang tak nak maafkan dia. Dia pun tak berhenti sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Tiada Tuhan melainkan Kau. Tiada yang berkuasa melainkan Kau. Kau lah Tuhan aku, ya Allah. Aku hidup cuma untuk Engkau, ya Allah. Bukan untuk pujian orang, untuk kejian orang, kehormatan orang. Aku hidup cuma untuk Engkau, la ilaha illallah. Takdir Allah SWT, masa dia nak kena bakar lama yang mendidih, mangkuk tu terbang, terbang. Dan dia selamat sampai satu tempat, dan orang semua mendengar kisah dia dan rasa takjub pertolongan Allah kepada beliau. Walau satu orang, satu dunia pulaukan dia, satu dunia hina dia, satu dunia keji dia, satu dunia cakap tak baik kat dia, satu dunia tindas dia, tapi kalau Allah muliakan dia, dia tetap mulia. Jadi siapa kita nak hina mana-mana orang, siapa kita nak keji mana-mana manusia, siapa kita nak rendahkan mana-mana orang, itu jangan pandang rendah. Walau sekecil-kecil kebaikan. Walau satu orang pelacur, dia bagi minum anjing, dia pelacur, dia bagi minum anjing, anjing tu pun dapat minum. Sebab anjing tu dapat minum tadi, anjing tu dapat minum, wanita tadi telah diampunkan dan masuk dalam syurga. Cuma kerana wanita tadi bagi minum pada anjing, dan disebabkan tu Allah sayang pada dia, maafkan dia. Bukan pasal anjing tadi, atau pasal bukan pasal anjing atau pelacur tadi, tapi betapa rendah dirinya beliau, betapa rendah dirinya beliau. Dia tidak mana rendah walaupun pada seekor anjing. Dan walau sekecil-kecil amal diberi dengan rasa penghormatan, kemuliaan, Allah beri kebaikan. Macam tu kita beri sedekah, tolong orang. Bukan walaupun kita beri pada orang jahat, walaupun pada orang miskin. Jangan kata sebab duit saya ramai orang dibantu, Alhamdulillah sebab duit saya, Alhamdulillah dah ramai orang dapat diselamatkan. Jangan kata sebab saya. Tak. Semua daripada Allah. Duit kita, rumah kita, harta kita, pertolongan kita, semua daripada Allah. Dia punya semua sekali. Tak ada apa yang kita punya, semua Allah yang punya. Mata, mulut, telinga, kaki kita, semua Allah yang punya. Kita dapat bantu orang dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan sebab saya bantu ini sedikit, Kau maafkan saya. Saya cuma nakkan kemaafan daripada Engkau. Alif, Ustaz sebut nama saya sekali, nak jumpa Ustaz Alif Naziru Suryani Fadila. Saya tak kuat Ustaz, anak kembar usia 7 bulan. Saya down, anggap Allah Maha mengetahui, atur Allah terbaik. Jadi Suryani Fadila, apa yang Suryani Fadila lalui sangat berat. Orang hilang anak ni berat. Orang hilang mak ayah sedih, hilang anak dia 10 kali lagi sedih. Sebab anak yang dia, mak pada anak punya sayang tu lebih lagi. Dia hilang anak ni bukan bukan perkara yang kecil, tapi yakin. Walau kita tak faham, dan kita tak akan boleh faham. Tapi ada satu hari kita semua akan tinggalkan dunia ini, dan di sana ada hari yang kita akan jumpa orang yang kita sayang. Keluarga yang kita sayang, mak ayah kita sayang, anak yang kita sayang, isteri yang kita sayang, suami yang kita sayang, sahabat-sahabat seperjuangan yang kita sayang. Yang kita rasa kita dah terpisah. Tidak, dia orang pergi dulu sebelum kita.
kita pun sebenarnya sedang pergi tempat yang sama. Dia sampai dulu daripada kita. Itu kita dalam, dia nak sampai dulu. Dia orang, kalau kita dah berlumba, dia nak sampai dulu. Dia orang dah lalu dah kubur, kita belum lalu kehidupan kubur. Jadi yang perlu kita risaukan ialah diri kita, dan mereka dah sampai kat sana. Ada satu orang kakak, anak dia ramai OKU. Saya tanya macam mana kakak sabar. Dia kata, saya tak sabar ustaz. Saya tak pernah sabar. Saya syukur. Sebab anak-anak saya yang 3 orang OKU ni, saya yakin dia orang semua akan masuk syurga. Yang saya risau yang sihat ni, dan saya risau diri saya sendiri. Saya tahu sebab mereka ni lah syurga untuk saya. Kalau saya dapat masuk syurga, saya tahu cuma sebab anak saya ni. Jadi jangan memandang rendah walau mana-mana kebaikan, walau apa pun. Ada sekali yakin pada Allah. Nak Umar Palampuri, ada satu alim dia pergi berdakwah. Di dakwah sana, di dakwah kawasan tempat orang jahat-jahat. Tiba-tiba ada satu orang datang masjid. Dia datang-datang, tapi orang ni dia kerja apa? Jual lah. Dia ni orang jahat. Dia ni orang jahat. Dia dengar ceramah. Dia ketua kongsi gelap juga jahat. Jahat punya orang. Dia pergi masjid. Jadi dia pun dengar. Semua terkejut tengok dia dengar ceramah. Esok Maulana ajak. Esok siapa nak berjuang di jalan Allah, ikut saya. Ramai orang nak pergi lama-lama, semua dah ada. Dia cuma nak ikut 1 hari pergi berdakwah. Dia pun nak ikut 1 hari. Esok semua orang dah ada, yang orang jahat dia tak ada. Jadi dia pun tanya, cek mana nama orang ni? Tanya dekat imam kampung. Imam kata, tak payah bawa dia ustaz, dia ni orang jahat. Pergi ambil dia kat rumah. Bahaya kalau kita pergi rumah dia, nanti orang semua akan cakap dia ni jahat punya orang, jangan pergi rumah dia. Sebab dia ni jual perempuan, jual dadah, jangan pergi rumah dia. Dia pun pergi juga rumah orang tadi. Kata, buat apa ajak orang jahat macam tu? Dia ikut dengan ceramah ni, bukan faham pun. Kalau kita lah, ini semua dengan ceramah, tak faham pun. Masuk kanan, keluar kiri. Sikit pun tak ada faedah. Ada orang cakap gitu kan. Jadi ceramah yang sama ceramah ustaz. Sama tak berubah pun. Tak berubah pun ustaz. Sama je dia dengan ceramah ni. Jadi baik pun dengan ceramah saja. Bukan main dengan ceramah tak berhenti. Perangai sama juga. Ada orang cakap, tak ada dengan ceramah ni ustaz sama je. Mana boleh sama? Adakah sama dalam Quran Allah beritahu orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Adakah sama? Maksud ilmu ni ada 2. Satu ilmu cuma kat telinga, kat fikiran. Walaupun banyak ilmu, tapi kat fikiran, kat telinga. Satu lagi ilmu yang turun kat hati. Ini ilmu ada pada Nabi Muhammad SAW. Makin belajar ilmu, makin takut daripada Allah. Makin sayang ke Allah, makin rindu ke Allah. Makin rajin sebut nama Allah, makin rajin baca Quran. Makin dekat dengan Allah, makin rajin jaga sembahyang fardu. Makin dekat dengan Allah, makin sayang daripada isteri, makin sayang pada mak ayah, walaupun bukan Islam. Sayang pada masyarakat dia, sayang pada orang Islam, sayang pada orang bukan Islam. Dia makin sayang kat manusia. Walaupun pada haiwan dia rasa sayang, dia rasa kesian. Dia mungkin tak suka binatang, tapi dia rasa kesian, sayang. Dia tak ada benci. Tengok binatang geli, benci kan. Geli satu hal, benci tengok dengan kebencian. Tak suka tengok orang tolong orang pun sakit hati. Sebab walaupun dia berilmu, sebab hati tu, ilmu tu 2. Satu kat lidah, satu yang turunlah hati. Jadi apa jadi? Saya ringkaskan cerita tadi. Dia pun pergi rumah orang tadi. Sampai rumah, rupanya kawasan kelab-kelab. Kalau kita lorong tak baik lah. Makcik, saya nak bawa anak makcik ni pergi berdakwah, pergi program agama. Tak payahlah ni ustaz. Dia ni sepanjang malam tadi dia minum arak. Tempat kelab kan, minum arak. Dia main gendang, menari-nari, pasang lagu. Perempuan maaf, yang pelacur-pelacur ni semua tak kerja. Layan dia seorang, menari tak senonoh tepi tu. Tak payahlah bawa orang macam dia ni. Dia pun kata, ni Maulana Umar Palampuri, satu alim dah meninggal. Dia cerita kat Singapura. Lepas tu, tahu tak apa jadi? Dia pun kawan dia dah pening dah. Kata, apa makcik, tak apa. Kami cuma nak diikut kami 1 hari je. Apa boleh jadi 1 hari dengan ceramah khusus 1 hari ni, apa boleh dapat? Tak boleh berubah pun jahat. Kata Maulana Umar Palampuri, kadang-kadang 1 hari tu akan mengubah seluruh hidup kita. Kadang-kadang takdir Allah dengan ceramah 2 jam, Allah boleh buat seseorang tu telah ubah seluruh hidup dia. Allah yang ubah dia, bukan ceramah tu. Allah boleh buat dalam masa perkataan, beberapa patah perkataan, boleh buat manusia yang tak kenal Tuhan boleh kenal Tuhan. Kadang-kadang cuma dengan sikit-sikit apa-apa kita orang pergi jalan, tengok orang buat baik pun orang boleh rasa dapat kenal Islam. Jadi kita jangan pandang rendah. Walau beberapa minit orang bagi untuk Islam ini, walau dia bagi 1 sen, walau dia bagi RM1, walau dia bagi RM10, walau dia bagi masa 1 minit, walau dia bagi masa 10 minit, walau dia sembahyang belum sempurna bacaan dia,
Walau dia tak tahu sembahyang lagi, dia cuba nak sembahyang. Walau dia tak tahu baca Quran, tapi dia nak baca Quran. Jangan rendahkan mana-mana amal baik atau apa segala usaha manusia untuk dekat pada Allah, kita jangan rendahkan. Jangan rendah-rendah, jangan hina-hina, kecuali benda tu memang bersalahan, kecuali benda tu memang bersalahan dengan agama, dengan sunnah Nabi SAW. Lepas tu apa jadi? Dia pun pergi, dia pun dia keluar mabuk. Dia kata, imam ni imam besar ke? Dia kata, saya imam besar kan. Ada masa kita kena rendah diri kita. Ada masa kita kena tunjukkan diri kita. Ada masa kena rendahkan diri. Waktu contoh kita nak berdakwah, nak berkhidmat, untuk berjuang untuk agama, jangan rendahkan diri. Sahabat angkat tangan tinggi-tinggi. Saya Rasulullah angkat tangan. Siap gigit kaki. Budak-budak kecil lompat. Nabi kata yang besar-besar je, yang kecil-kecil duduk. Yang kecil-kecil kata, ya Rasulullah, saya besar, bangun. Nabi pilih dia. Kawan dia kata, ya Rasulullah, kenapa dia boleh pergi? Dia sebab besar sikit pada kamu. Dia ni minta tak? Ya Rasulullah, saya kalau dengan dia berlawan, saya lagi kuat dia lawan orang tadi. Ada masa kita kena tunjuk kuat. Ada masa kita kena tunjuk kita punya kebolehan. Ada masa kita kena kedepankan diri kita. Ada masa kena rendah diri. Jangan sombong pada manusia. Masa berdakwah ke depan, untuk berjihad ke depan, masa untuk khidmat masyarakat ke depan, masa untuk memberi ke depan. Ada masa kena rendahkan diri. Ada masa kena rendahkan diri. Orang tengah belagak semua sekali, tunjuk itu ini. Orang rendahkan kita, tak apa. Kita pergi orang layan lebih kurang, cakap kasar kat kita, tak apa. Kita tak apa orang nak panggil kita lebih kurang, biasa. Biasa, saya biasa kalau pergi kedai kereta kena halau, beli kedai kereta kena halau. Saya dah biasa dah. Sebab pakai jubah, pakai selipar, tak pakai kasut pun tak ada, kena halau. Pergi kedai kereta kena halau. Dia kata kalau setakat nak tengok-tengok, tak payah pergi singgah sini, pergi jauh-jauh. Pergi kedai lain, dia bukan kedai untuk tengok-tengok, tak payah ambil gambar, tak boleh. Pergi kedai pun kena halau, pergi kedai kereta kena halau. Jangan kecil hati, tak apa. Dia pun bukan kereta dia juga kan. Tak apa kena marah. Saya dah banyak kali kena halau kedai kereta. Saya pernah juga ceramah satu tempat. Dia ceramah-ceramah. Dia ceramah, tiba-tiba dia pun datang. Dia marah, dia tutup lampu, suruh keluar. Saya tengah ceramah. Dia pun cakap kat saya. Dia panggil saya, awak ceramah dah bagus. Jarang jumpa ceramah bagus macam awak. Tapi awak tiru budak tu ceramah. Awak tiru mu'alaf tu ceramah. Siapa tu? Awak tiru Abid Liu ke? Dia tanya kat saya, awak tiru Abid Liu ke? Ada satu tempat saya pergi berdakwah, awak tiru Abid Liu ke? Saya lah Abid Liu tu kot. Saya cakap kat dia, ish, takkanlah awak Abid Liu tu. Dah. Awak malam tidur kat luar masjid, kunci masjid, tidur kat luar. Baru ni dia datang ceramah kat kawasan kami ni, penuh orang sampai keluar kat masjid besar tu. Saya ikut Abid Liu. Awak saudara dia ke? Taklah, bukan saya lah. Kata bukan, awak jangan tipu saya lah. Awak tak baik. Ilmu ni bukan dekat hafal-hafal ceramah orang. Ilmu ni daripada sini, belajar sungguh-sungguh. Dia cakap kat saya, nak berdakwah ni kena ada ilmu. Jadi masa macam tu dia cakap kat saya pun diam je lah. Dia kata saya tiru Abid Liu, saya pun senyap je. Sedih juga nak kena halau, tidur kat luar. Ada masa tak apa orang nak cakap kita begitu, tak apa. Nak marah kita, senyap. Tengah saya tidur malam 2 pagi, dia datang kat saya. Dia kata, Ustaz, saya tengok Facebook Ustaz, memang Ustaz ya. Tadi saya cakap, minta maaf ya Ustaz, tidur dalam masjid. Dia bagi tidur dalam masjid. Minta maaf Ustaz ni, kena tidur kat luar masjid. Jemaah Ustaz ni pergi masuk dalam masjid Ustaz. Saya cakap kan dia, tak perlu tunggu jadi Abid Liu baru tidur dalam masjid kan. Siapa pun dalam dunia ni, dia bukan siapa pun, tak perlu nak halau daripada, tak perlu kena halau daripada masjid. Walau dia baju buruk, walau orang baju kotor, jangan halau pada masjid. Jangan halau pada masjid. Kapet masjid boleh ganti, tapi manusia yang kita halau pada kapet tadi tu tak boleh ganti dah. Jangan marah orang sebab kapet. Jangan hina orang sebab dunia. Sayang dunia ni, bersih, jaga kebersihan. Tapi jangan hina orang miskin, jangan hina orang nampak kotor, pandangan kita nampak dia sedikit. Jangan hina dia. Doa dia. Jangan hina dia, jangan hina dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biasa. Ada masa kita rendah diri, tak perlu kita nak tunjuk. Orang cakap apa, tak apa, biasa. Orang hina kita, tak apa, biasa. Saya kalau kena halau ni dalam hidup saya dah biasa dah.